Bila budak mentahan, buta realiti. Pemuda Parti Amanah Negara Amanah menerima keputusan Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda keluar dari Kerajaan Madani dan menyertai blok pembangkang dan bertindak sebagai kuasa ketiga secara terbuka dan berlapang dada. Keluarnya Muda tidak merencatkan kerajaan yang masih menguasai 66.2% kerusi di Parlimen. Perlu diingat bahawa kali terakhir seorang Perdana Menteri mempunyai sokongan sekuat ini ialah pada 15 tahun lalu. Ketua Pemudanya YB Senator Hasbi Muda berpandangan Perikatan Nasional PN pula tidak menerima sebarang manfaat susulan tindakan Muda itu. Syed Saddiq Syed Abdul Rahman sepatutnya tahu Muda akan ditendang oleh pengundi jika mereka tidur sekatil dengan parti-parti ekstrim seperti PAS dan juga Bersatu. Pakatan Harapan PH akan terus kekal sebagai parti reformis dengan memperjuangkan kebebasan institusi negara, termasuk Jabatan Peguam Negara, tegas beliau. Dalam kes lepas tanpa bebas di NAA, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habidi, keputusan berkenaan tidak dipengaruhi oleh Kabinet. Malah pihak pendakwaan juga telah menerangkan 11 alasan kukuh di sebalik langkah mereka menghentikan prosedur berkenaan. Namun Syed Saddiq dan Muda membutakan diri daripada realiti. Apa yang jelas, mereka hanyalah melepaskan dendam selepas tidak diterima menjadi komponen PH. Pun begitu, tidak mengalah, kita masih ada 4 tahun lagi sebelum PRU berikutnya. Pada masa sama, pintu masih terbuka untuk Muda kembali menyokong pembaharuan dasar dan reformasi institusi Kerajaan Perpaduan Madani. Pemuda Amanah terus berpegang kepada prinsip tidak bertolak ansur terhadap amalan rasuah dan komited terhadap agenda reformasi, ujar Hasbi. Ahli Dewan Negara itu turut menarik perhatian Syed Saddiq tentang beberapa inisiatif Kerajaan Madani yang telah dilaksanakan, termasuk pelbagai pembaharuan yang turut mendapat sokongan para pelabur antarabangsa dalam masa tidak sampai 10 bulan memerintah negara. Antaranya dasar gaji progresif untuk menaikkan pendapatan rakyat, pelan hala tuju peralihan tenaga negara untuk reformasi sektor tenaga boleh diperbaharui Malaysia. Kerangka ekonomi madani untuk melonjakkan pertumbuhan ekonomi negara, seterusnya pelan induk perindustrian baharu untuk transformasi sektor pembuatan negara. Fokus terhadap pelaburan langsung domestik yang diabaikan sebelum ini untuk membangunkan lebih banyak syarikat tempatan yang berkapasiti besar. Tidak ketinggalan pengendalan subsidi besar untuk golongan B40, M40 dan penjaja kecil. Seterusnya, reformasi prosedur Bursa Malaysia untuk meningkatkan daya saing pasaran modal negara dan memudahkan penyenaraian syarikat. Turut dititik beratkan pengukuhan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM untuk memainkan peranan lebih besar dalam pembuatan dasar. Juga dasar anti Alibaba untuk pelaksanaan projek bagi mengelakkan keterisan. Turut dilakukan adalah penubuhan Jawatan Kuasa Khas Penilaian Undang-Undang bagi mengubah akta, terutamanya berkaitan pelaburan, sebagai langkah memperkasa penguatkuasaan dalam proses. Menurut Hasbi, apa yang dinyatakan hanyalah 10 daripada inisiatif kerajaan dalam tempoh hanya 10 bulan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan barisan menteri sedang giat melakukan perubahan bermakna untuk negara. Pemuda Amanah sedar masih banyak reformasi struktur diperlukan. Kegagalan kerajaan terdahulu masih perlu dipulihkan. Misalnya, kerajaan gagal teruk Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dalam pelaksanaan teknologi komunikasi 5G yang seterusnya dikritik di peringkat dunia. Masalah ini hanya selesai selepas kerajaan Madani mengambil alih. Pemulihan seperti ini akan diteruskan, tambah Hasbi. Namun perlu diakui bahawa kerajaan tidak boleh gelojoh dalam melaksanakan agenda reformasi. Jika terlalu cepat, akan berlaku tentangan dari dalam sistem seperti yang kita lihat berlaku pada tempoh 2018 dan 2019. Nasihat kepada Muda, silalah berpijak pada realiti. Jangan hanya tahu melenting dan merajuk macam budak hingusan sehingga sanggup mengganggu gugat kestabilan politik dan ekonomi yang sedang dipulihkan. Anda tahu kesannya bila anda membuat keputusan dan pengumuman sedemikian di mata para pelabur dan pandangan dunia terhadap Malaysia. Kononnya berprinsip, tetapi sayang, prinsip anak muda mentahan mementing diri. Kesilapan undi 18 yang menjerat belum dapat dimaafkan lagi. Jika anda rasa anda tidak mampu berfungsi dalam pembangunan serta pemulihan negara yang sedang diselamatkan dan diusahakan, tolonglah jangan menyusahkan.